bersama saya Nuraida Tisha binti Mat Sani selaku Kru TV TSS Azanuji SMK Putrajaya Provinsi Selangor. Kini saya bersama dengan Puan Nuraida. Puan, boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. InsyaAllah. Pada pandangan Puan, adakah generasi masa kini menjadikan bahasa kebangsaan sebagai medium komunikasi? Sedangkan kita lihat pelbagai bahasa campur atau rojak yang merosakkan bahasa kebangsaan itu sendiri. Okey, soalan ni memang umum lah sebenarnya. Okey, dahulu terima kasih. Siapa nama tadi? Ain. Ain. Okey. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi penggunaan bahasa, memang bahasa Melayu ni sebenarnya memang kita guna sebenarnya. Walaupun kalau orang kata kalau ada yang bercakap bahasa ni ada guna bahasa rojak, bahasa yang tak betul semua. Tapi walau macam mana pun dari segi penggunaan bahasa, kita tetap menggunakan bahasa Melayu. Kan? Betul. Kita bangun, kita celik mata pagi-pagi, apa yang kita buat, kita memang bercakap dalam bahasa. Memang bahasa Melayu. Cuma dari segi penggunaan bahasa rojak tu kita kata bukan untuk penggunaan rasmi. Memanglah kita tak boleh nak kawal semua sekali lah. Tetapi dari segi Dewan Bahasa dan Pusaka yang berfungsi sebagai institusi kerajaan yang memang memartabatkan bahasa Melayu, mengembangkan bahasa Melayu dan juga menggalakkan penggunaan bahasa Melayu yang betul, kita akan tetap melaksanakan tugas tu lah. Cuma yang tu kita tak dapat nak nafikan, memang berlaku kesilapan, kesalahan dalam penggunaan bahasa secara harian. Itu yang jawab ke soalan saya. Okey. Ya, ada soalan seterusnya. Pada pendapat Puan, bagi generasi kanak-kanak yang akan datang, macam mana kita nak buatkan dia menggunakan bahasa kita tu supaya tak menjadi macam bahasa yang menggunakan bahasa Melayu yang betul ya? Okey, tak apa. Okey, sebenarnya kalau untuk generasi yang akan datang, terutama generasi kanak-kanak, sebenarnya pendidikan ataupun penggunaan bahasa Melayu tu sebenarnya bermula dari rumah ya. Maknanya kat sini ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam penggunaan bahasa. Kalau kita tengok pun kalau macam kita menggunakan bahasa Melayu di rumah kan, memang kita akan berterusanlah menggunakan bahasa itu, sama ada bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Namun begitu kita sebagai orang yang dewasa, orang yang kita orang Melayu dan bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Melayu, jadi kita perlu gunalah bahasa kita. Kalau kita tak nak guna, siapa lagi yang nak guna, sebab kita orang Melayu. Jadi kita perlu perkasakan bahasa Melayu kita, kita gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa harian, bahasa komunikasi, bahasa dalam dalam urusan rasmi dan juga dalam sektor pendidikan. Jadi kita gunakan bahasa Melayu seluas-luasnya. Jadi kita didik, maknanya ibu bapa perlu mendidiklah anak-anak untuk generasi yang akan datang. Sebab walaupun di sekolah kita wajib belajar dalam bahasa Melayu dan juga ada bahasa Melayu, subjek bahasa Melayu, ada peperiksaannya. Memang itulah yang pertama sekali, memang daripada rumah ibu bapa. Maknanya kalau macam contohnya sekarang ni kita adakan dekat membaca kebangsaan dan juga dekat bahasa kebangsaan. Sebenarnya antara dua dekat ini kita gabungkan supaya masyarakat khalayak menghargai bahasa Melayu dan juga melalui pembacaan dalam bahasa Melayu. Tak kira sebenarnya bahasa lain pun boleh membudayakan bahasa Melayu. Jadi secara tak langsung kesedaran masyarakat ni penting kita memperkasakan bahasa Melayu. Itu kalau dari segi orang yang dewasa, tapi dengan cara tak langsung serta ini membawa kepada pendidikan di rumah menggunakan bahasa Melayu. Itulah antara perkara yang paling pentinglah untuk mengasuh ataupun mendidik anak-anak supaya memperkasakan menggunakan bahasa Melayu dengan baik pada masa akan datang. Terima kasih Puan atas penjelasan tersebut. Sekian itu sahaja daripada saya, Nuraida Tisha binti Mat Sani selaku Kru TV TSS Azanuji SMK Putrajaya Provinsi Selangor. Jumpa lagi di episod akan datang.